Hai, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Shivendran, anak lelaki Selva Kumar, memegang nombor matriks di 202211012381. Dalam video ini, saya akan menerangkan serba sedikit tentang sifat dan tahap kenakalan iaitu delinquent juvenile. Pertama sekali, jom kita melihat apa itu maksud delinquent juvenile. Maksud delinquent juvenile adalah merujuk kepada perbuatan dan aktiviti remaja yang berlawanan dengan norma-norma masyarakat, undang-undang negara dan agama seperti mencuri, merompak, merogol, berzina, membunuh, menagih dadah, menderhaka kepada kedua-dua ibu bapa dan seumpamanya. Perbuatan remaja dikatakan mempunyai sifat kenakalan iaitu delinquent kerana remaja dianggap belum matang atau belum dewasa dan perbuatan jenayah yang mereka lakukan tidak akan dikenakan hukuman yang berat seperti orang dewasa. Sebaliknya, hukuman yang dijatuhkan kepada mereka ialah diadili di mahkamah juana dan kemungkinan ditempatkan di pusat-pusat pemulihan akhlak serta diberi pendidikan khas untuk kembali insaf dan kembali kepada masyarakat. Kumpulan delinquent boleh terbahagi kepada 4 kumpulan iaitu kumpulan delinquent yang terdedah, kumpulan yang keliru dengan moral dan peraturan, kumpulan pelampau yang menentang peraturan dan yang terakhirnya kumpulan remaja berkelakuan bukan seperti delinquent. Kumpulan delinquent yang terdedah. Kumpulan remaja ini terbiar kerana permasalahan dalam keluarga, dibuang sekolah dan kadang-kala pernah dihantar ke pusat pemulihan akhlak. Mereka cenderung melakukan jenayah yang bercorak ganas seperti kecurian melibatkan senjata, rompakan, rogol, pergaduhan dan keganasan. Mereka menjadi delinquent kerana dikatakan sebagai tindak balas penolakan terhadap keadaan sebenar. Mereka berbangga dengan keadaan tingkah laku delinquent yang dilakukan dan menganggap bahawa individu yang mengikut peraturan adalah lemah. Yang kedua, kumpulan yang keliru dengan moral dan peraturan. Golongan ini kadang-kala mahu menerima nilai moral dan kadang-kala menolaknya. Mereka terkeliru dari segi konsep kendiri. Klasifikasi jenayah utama yang dilakukan termasuklah merosakkan benda-benda kecil, bersekedudukan dan kadang-kala hilang pertimbangan moral. Mereka tidak mendapat menyesuaikan diri di rumah dan di sekolah walaupun mereka tidak sama sekali ditolak oleh ahli masyarakat. Mereka pernah menerima amaran polis, dibuang sekolah dan dihantar ke pusat pemulihan. Mereka berada di atas pagar dari segi emosi dan sosial, iaitu kadang-kala mahu mengikut peraturan dan kadang-kala menentangnya. Kumpulan yang ketiga adalah kumpulan pelampau yang menentang peraturan. Kategori remaja ini hanyalah sebilangan kecil, iaitu mereka tidak mahu mengikut peraturan. Walaupun begitu, mereka tidak pernah memutuskan perhubungan dengan sekolah, rumah atau keluarga. Mereka tidak pernah menganggap diri mereka sebagai delinquent. Kelakuan buruk yang mereka lakukan adalah seperti meminjam kereta tanpa kebenaran, menghisap dadah dan melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh. Oleh kerana masih mempunyai hubungan dengan keluarga, mereka mendapat disiplin dari rumah dan sekolah. Keseluruhannya, nilai moral yang mereka ikut seringkali menjadikan mereka berasa bersalah terhadap tingkah laku delinquent. Kumpulan yang terakhir ialah kumpulan remaja berkelakuan bukan seperti delinquent. Mereka ini masih mengekalkan hubungan dengan keluarga, sekolah dan menerima masyarakat pada keseluruhannya. Kawan-kawan mereka terdiri daripada mereka yang bukan delinquent. Remaja jenis ini adalah bermoral tinggi dan selalu mempunyai perasaan bersalah apabila melanggar peraturan. Kesalahan yang mereka lakukan adalah seperti menipu semasa ujian di sekolah, mengambil buah-buahan di gerai-gerai tanpa membayarnya dan sebagainya. Kebanyakan mereka bermoral dan mempunyai tingkah laku yang boleh diterima dalam masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan serba sedikit tentang faktor peningkatan kadar jenayah. Faktor peningkatan kadar jenayah yang pertama adalah pertambahan penduduk. Dalam sesuatu kawasan perumahan ataupun dalam sesuatu kawasan penduduk, jika terdapat lebih ramai remaja bermakna lebih banyak jenayah juga.
Salah satu sebabnya ialah lonjakan populasi remaja menjejaskan kedua-dua sistem pendidikan dan kebajikan yang menyebabkan perkhidmatan lebih sedikit untuk kanak-kanak berisiko dan meningkatkan peluang mereka untuk terlibat dalam aktiviti antisosial. Akibatnya, aktiviti haram dalam kalangan remaja berlaku seperti remaja menyertai ahli kumpulan samseng dan pengedaran darah. Faktor yang seterusnya adalah ekonomi. Apabila ekonomi menurun, orang ramai terutamanya mereka yang menganggur akan menjadi lebih terdorong untuk melakukan jenayah. Remaja terpaksa melakukan jenayah seperti menyertai kumpulan samseng dan menjual dadah untuk menyara kos hidup remaja. Faktor yang ketiga adalah imigresen. Imigran yang menghijrah dari satu tempat ke satu tempat, terutamanya imigran dari luar negara, akan mendatangkan kesan negatif terhadap jenayah kekerasan dalam negara kita seperti meningkatkan kadar jenayah dengan melakukan kadar jenayah kekerasan. Faktor seterusnya adalah senjata api. Ketersediaan senjata api mungkin mempengaruhi kadar kenakalan, terutamanya pertambahan senjata di tangan remaja. Apabila bilangan remaja yang membawa senjata api meningkat, begitu juga dengan keseriusan kenakalan ganas. Pergaduhan di halaman sesuatu tempat mungkin bertukar menjadi pembunuhan. Faktor seterusnya adalah geng. Aktiviti jenayah meningkat apabila kanak-kanak ataupun remaja menyertai kumpulan samseng. Faktor keenam adalah penggunaan dadah. Jika di sesuatu tempat perumahan atau di kawasan masyarakat terdapat ramai yang menjual dadah ataupun ramai yang mengambil dadah, akan mendorong remaja-remaja di kawasan perumahan tersebut untuk mengambil dadah. Faktor terakhir adalah media. Pengenalan alat main video, DVD, TV kabel, komputer dan permainan internet merupakan punca peningkatan kadar kekerasan remaja. Mungkin peningkatan dalam keganasan media seperti aksi-aksi yang ganas pada filem ataupun dalam permainan video menghasilkan perasaan yang ingin cuba dalam kalangan remaja. Kesimpulannya, setiap pandangan mengakui bahawa tahap perkembangan manusia sentiasa berkembang dari segi fizikal, emosi dan mental berdasarkan tahap umur yang dilalui. Penekanan yang penting adalah bimbingan yang positif perlu diterapkan kepada setiap juvana bagi mengelakkan berlakunya penerapan tingkah laku delinkuan yang seterusnya menjadi budaya yang sukar diubah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.